أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita nak berbincang ataupun berkongsi berkaitan dengan tajuk kefahaman Al-Quran ataupun subjek kefahaman Al-Quran, iaitu kita akan bincangkan berkenaan dengan surah At-Takatsur yang telah dibacakan tadi. Okey, kemudian kita akan tengok, kita akan baca sekali lagi surah At-Takatsur ini berserta dengan maksudnya, apa yang terkandung dalam surah At-Takatsur ini. Kemudian kita akan tengok apakah tema umum yang terdapat dalam surah At-Takatsur dan pengajaran daripada surah At-Takatsur ini. Okey, jom sama-sama kita baca surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan, daripada mengerjakan amal bakti oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk kubur. Kalla sawfa ta'lamun, jangan sekali-kali bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk semasa hendak mati. Thumma kalla sawfa ta'lamun, sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali kamu bersikap demikian, kamu akan mengetahui kelak akibat yang buruk pada hari kiamat. Okey, maksudnya kat sini Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk berlumba-lumba ataupun berebut-rebut ataupun bersaing secara tidak sihat untuk mendapatkan harta benda yang banyak, anak pinak yang bermegah-megah dengan anak yang ramai, ataupun berlumba-lumba untuk mendapatkan pangkat dan pengaruh dengan cara yang tidak betul. Maksudnya kat sini bukan tidak salah untuk mencari harta, tapi jangan sampai melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud ayat ni. Ataupun kita bermegah-megah dengan anak yang ramai. Ramainya anak tu jadikan kita tu rasa takabur, ataupun rasa macam apa orang kata, rasa macam kita riak dengan apa yang kita ada, kemudian berebut ataupun berlumba-lumba untuk kenaikan pangkat, untuk dihormati oleh orang lain, sehingga kan ada yang nak dapat pangkat dan pengaruh ni sehingga memberi rasuah kepada orang lain dan sebagainya. Okey,
Dan benda ni, kelalaian ini, kelalaian untuk merebut semua benda tu, harta benda, kekayaan apa benda tu, sehingga masuk kubur pun kita masih tak ingat ataupun tak sempat nak bertaubat. Kelalaian itu maksudnya sampai mati kita lalai dengan mencari harta dunia. Kemudian ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ni, ayat ni lebih kurang sama. Allah bagi tahu dua kali, jangan sekali-kali bersikap demikian, sebab buruk akibatnya ketika kita hendak mati dan di akhirat nanti. Okey. Kemudian ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi dengan pengetahuan yang yakin, tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk hari akhirat. Sekiranya kita yakin dengan apa yang akan berlaku pada hari kiamat itu, pada hari akhirat itu, janji Allah berkaitan dengan hari kiamat, apa yang ada syurga dan neraka, timbangan amal dan sebagainya, tentulah kita akan berbuat sebanyak-banyaknya bekalan untuk hari akhirat, dan sedikitlah kita berlumba-lumba untuk mencari kekayaan dunia. La tarawunnal jahim, ingatlah demi sesungguhnya kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Okey. Ini Allah bagi bagi peringatan kepada kita, sekiranya kita berlumba-lumba untuk mencari kekayaan itu, kemudian kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata nanti kamu akan nampak dalam neraka itu api yang marak menjulang. Okey. Kalau kita tengok api yang di dunia yang kita gunakan seharian ini telah orang kata 70 kali ganda lagi api di akhirat sana. Kalau kita dah tak tahan dengan api di dunia ni, tak tahulah api di neraka tu macam mana dia punya tahap kepanasan dia. Sebab dia 70 kali ganda. Itu api di dunia. Kalau kita terkena sikit pun awak, contohnya awak pergi dekat, tak kena api pun, tapi awak pergi dapur, awak kena kuali yang panas, itu pun kita dah rasa macam tak tahan, dah sakit, ada yang melecur-lecur dan sebagainya. Apatah lagi api yang di akhirat sana. Okey, seterusnya, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, selepas itu demi sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang derhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin semasa kamu dilemparkan ke dalamnya. Sekali lagi Allah bagi peringatan. Okey, kalaulah tak percaya lagi tentang neraka yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mengingati Allah, so orang tu apabila sampai hari tersebut, apabila sampai masa tersebut, yakinlah dia bahawasanya azab siksaan api neraka tu sangat berat semasa dilemparkan ke dalamnya. Thumma latus'alunna yawma izin 'anin na'im, selain dari itu sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang telah kamu menikmatinya. Okey, selain daripada tu kita juga akan ditanya pada hari akhirat nanti segala nikmat yang kita dah nikmati di atas dunia ni. Okey, akan ditanya. Maksudnya apa yang kita dapat, contohnya kalau duit yang kita dapat, ke mana kita belanjakan, kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Nikmat kesihatan, semasa sihat apa yang kita buat,
ingatkan Allah ataupun lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu akan ditanya pada hari kiamat kelak. Okey, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan surah At-Takasur dan dia punya maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok tema umum surah At-Takasur. Okey, tema umum surah At-Takasur. At-Takasur bermaksud memperbanyak. Dalam surah ini Allah menegur orang-orang yang berlumba-lumba untuk mendapatkan harta, anak, pangkat dan pengaruh sebanyak mungkin selama mereka hidup. Akibatnya mereka lalai daripada melakukan amal ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Inilah tema umum surah At-Takasur. Allah tegur bukan salah untuk mencari rezeki, bukan salah untuk mencari harta, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada orang dia kaya dan dia taat kepada Allah. Ada orang kaya tapi lupakan Allah. Ada orang miskin tapi dia ingat kepada Allah. Apa yang lagi teruk atas dunia pemiskin tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey, isi-isi penting atau pengajaran surah At-Takasur. Okey, apa pengajaran daripada surah At-Takasur ini? Yang pertama, janganlah urusan dunia melalaikan kita daripada mengingati Allah. Okey. Nauzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya setiap urusan kita di dunia ini tidak menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenalah sentiasa beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting solat jangan tinggal. Okey, setiap perbuatan dan amalan kita di dunia akan ditanya dan dihitung di akhirat kelak. Okey. Yang ketiga, orang yang benar-benar beriman dengan penuh keyakinan akan melakukan sesuatu dengan penuh istiqamah dan taat. Dan yang terakhir, orang mukmin, orang-orang yang beriman dan kafir akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka. Okey, semua makhluk ini akan ditanya nanti. Okey, masa kita lapang, masa kita muda, apa yang kita buat, masa ada banyak harta, apa yang ke mana harta tu dibelanjakan, semua itu akan ditanya kepada kita nantilah. Okey, Allah akan tanya ke mana kamu belanjakan duit, ke mana kamu habiskan waktu sihat kamu, ingat kepada Allah ataupun tidak. Dan saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan subjek kefahaman Al-Quran daripada surah At-Takasur. Semoga video ini dapat memberi manfaat dalam mengulang kaji pelajaran kefahaman Al-Quran bagi tahun 4. Okay. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kesilapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.